Ramai orang bercita-cita nak jadi jutawan. Saya pun sama juga. Saya ingat lagi pada usia saya baru lepas SPM, dan ketika itu saya kena pilih nak sambung belajar kat mana. Okay? Sama ada nak belajar di Australia, University of Melbourne dalam bidang kejuruteraan, ataupun sambung belajar di United Kingdom dalam bidang perubatan. Dan ketika itu memang saya bercita-cita nak jadi jutawan sebelum umur 30 tahun. Okay? Sebab saya rasa logik lah. Sebab lepas habis SPM 18 tahun, okay, belajar-belajar, kira kan habis belajar dalam masa 24-25 tahun, okay lah, 5 tahun untuk jadi jutawan. Okay, itu cita-cita saya. Dan saya yakin bila anda nak jadi jutawan, ramai juga yang nak tahu macam mana nak jadi jutawan. Betul? So kalau anda Google ataupun search dekat YouTube, ada banyak. So saya nak kongsikan kepada anda tips bagaimana nak jadi jutawan. Sebab saya, alhamdulillah, walaupun saya tak berjaya nak jadi jutawan sebelum umur 30 tahun, tapi alhamdulillah lah, berjaya jugalah jadi jutawan pada usia 30 tahun. Maksudnya belum 31 lah. Dan masih, saya ingat lagi, pada bulan Julai 2021. Saya ingat tarikh. Sebab yelah, it's something yang membanggakan, satu. And kedua, sebab impian tu dah pegang lama, betul tak? Niat tu dah lama pegang ni. Lebih daripada 10 tahun kan. And alhamdulillah dapat capai. So, saya nak kongsikan tips ini kepada anda semua, terutamanya bagi mereka yang mungkin nak capai jutawan sebelum usia 30. Let's say umur 25 tahun ataupun seawal usia 20 tahun. It is possible. Okay? Terutamanya zaman sekarang ini, sebab ramai orang sekarang ini yang jadi jutawan pada usia yang muda. Tapi mereka yang dah jadi jutawan ini, cabaran mereka lainlah pula, iaitu bagaimana nak mengekalkan status jutawan itu. Nak jadi jutawan ni senang, okay, tetapi nak kekal jutawan ini, itu yang menjadi cabarannya. So, dan jangan risau, dalam video ini saya tak adalah nak kongsikan kepada anda jangan minum kopi mahal, hipster, tak ada, okay? And sebab bagi saya, okay, itu bagus untuk orang yang makan gaji, orang yang nak maintain income, ataupun nak maintain simpanan yang konsisten setiap bulan. Tetapi kalau anda nak jadi jutawan, orang-orang yang jutawan ini, mereka tak hiraukan pun kat mana mereka makan ataupun apa yang mereka minum. Okay, sebab at the end of the day, nak jadi jutawan, semuanya bergantung kepada tahap pendapatan anda. So, tanpa membuang masa, let's start. So, tips. Saya nak kongsikan 5 tips. Tips yang pertama, kalau anda betul-betul nak jadi jutawan. Okay, anda nak jadi jutawan ni, anda kena ikut tips yang pertama, iaitu jangan buang masa buat benda-benda tak berfaedah. Tak boleh. Sebab benda-benda tak berfaedah ni apa? Sebab macam saya dulu, kenapa saya mengambil masa yang lama? Sebab saya ingat masa saya belajar dekat sebagai menjadi seorang doktor, saya banyak buang masa. Saya banyak luangkan masa-masa lebihan saya itu untuk buat benda-benda yang tak berfaedah. Contohnya saya main game. Okay? Kalau saya main game, kalau saya buat live streaming dapat duit pun, kira okey lah juga kan. Tapi tak, ini main game seorang-seorang. Kan, main game dekat rumah kat UK lah at that time. Yang kedua, buang masa tengok drama sekarang ni apa yang famous, K-pop, Korean drama dan sebagainya. So benda ni pun mengambil masa yang lama tau. Kan, anda kalau K-pop ataupun Korean drama ni, kadang-kadang satu episod 1 jam. Kadang-kadang Korean drama ni ada 16 episod, standard lah 16 episod, ada yang 24 episod. So anda bayangkan berapa jam yang anda kena luangkan semata-mata nak tengok Korean drama ataupun K-pop. Okay, benda-benda yang lara ini. Selain daripada itu, doom scrolling social media pun satu hal juga. Kadang-kadang kita doom scrolling benda-benda tak berfaedah. Kita tengok kucing lah, kita tengok video-video lawak lah, video-video yang tak mendatangkan apa-apa faedah. Kalau anda doom scrolling, tengok benda-benda yang memberi manfaat kepada anda dan anda aplikasikan apa yang anda belajar, itu lain cerita. Tapi ini tengok benda-benda yang tak berfaedah, yang hanya membuang masa. So, cuba anda bayangkanlah, dalam seharian, setiap orang ada berapa jam? Semua orang ada 24 jam. 1/3, iaitu 8 jam, habis untuk tidur sahaja. Okay? 1/3 lagi,
iaitu another 8 jam untuk buat apa? Untuk bekerja ataupun belajar. Kan biasanya kalau kita masuk universiti pun kita akan belajar start daripada pagi sampai petang. Betul? Sekolah pun sama. Tinggal 1/3 saja. 8 jam ini untuk apa? Untuk bersosial, untuk sembahyang, solat, beribadah, untuk masa dengan family dan sebagainya. So masa masa yang kita ada ini tak banyak. So anda bayangkan 8 jam yang anda ada ini anda gunakan, bazirkan masa untuk doom scrolling. Kadang-kadang on average orang tengok social media 4 jam sehari. So anda tinggal 4 jam lagi tau nak buat benda-benda lain. So kalau anda elakkan membuang masa anda, terutamanya ketika anda muda lagi, nescaya anda boleh capai status jutawan dalam masa yang singkat. Okay? So itu tips yang pertama. Elakkan buang masa benda-benda tak berfaedah. Tips yang kedua. Okay, tips yang kedua, kalau anda committed dan serius nak jadi jutawan, nak memartabatkan tahap kewangan keluarga anda tak boleh lari daripada tips yang kedua ini, iaitu belajar kemahiran berpendapatan tinggi atau high income skill. High income skill is the thing these days. Tahun ini, zaman ini, anda tak boleh nak lari daripada belajar high income skill. Kenapa saya cakap high income skill ini penting? High income skill ni apa? Apa saja kemahiran yang berpendapatan tinggi. Saya hammer high income skill ni kepada semua orang. Student-student saya. Contoh high income skill, belajar cara menjual, marketing, okay, pemasaran, video editing. Zaman sekarang ni especially sangat-sangat penting. Bercakap. Okay? Bercakap di halayak ramai. Tak kisahlah sama ada di atas pentas secara fizikal ataupun melalui video, melalui platform macam Zoom, Google Meet dan sebagainya. So kemahiran-kemahiran ini, kalau anda developkan kemahiran ini, anda memang literally like you will be sought after. Macam saya sendiri, bagaimana saya dijemput oleh media-media, okay, seperti TV3, TV1, TV2, Bernama, TV Al-Hijrah, okay, dijemput untuk bercakap di corporate di luar sana. Semuanya disebabkan mereka nampak high income skill yang saya ada. Dan bila mereka jemput saya ini, bukannya free, bukannya percuma. Kadang-kadang saya charge ribu-riban hanya untuk bercakap selama 1 jam. So anda bayangkan kalau anda ada kemahiran yang mana anda hanya perlu bercakap, menyampaikan ilmu, berkongsi pengalaman anda dan anda dibayar beribu-riban. So, that is how you can achieve the millionaire status in such a short period of time. Kena ada high income skill. Tapi kalau mungkin some of you yang malulah nak bercakap, malulah nak menjual, anda boleh belajar marketing. Sebab bila anda belajar marketing, pemasaran ini, tak semestinya anda kena menunjukkan muka anda. Sebab bila kita cakap pasal marketing ini, anda boleh bantu syarikat-syarikat lain untuk memasarkan produk ataupun servis mereka. Dan orang-orang marketing ini, terutamanya dalam syarikat saya sendiri, mereka adalah antara team member saya yang dibayar gaji yang paling tinggi. Okay, because it is considered as high income skill. Why? It's because their role bring in lead. Dia role bring in sales kepada syarikat. Apa saja kerja yang memberi yang ataupun membantu syarikat untuk menaikkan penjualan mereka, confirm mereka ini adalah orang yang mempunyai high income skill. So kepada mereka kat luar sana, especially young people out there, anda nak fokus kepada beberapa kemahiran yang saya dah kongsikan kepada anda. Yang pertama is sales, penjualan. Kedua, marketing. Ketiga, speaking. Okay, bercakap. So 3 skill ni lah bagi saya. Sebab apa saya nak kongsikan yang lain-lain. Contohnya macam coding ataupun graphic design ataupun video making. Tapi masalahnya zaman sekarang ini 3 kemahiran ini, coding, graphic design, video making or even copywriting, semuanya dah diganti oleh AI. Okay, artificial intelligence. So sekarang ni anda nak buat copywriting and nak penulisan, anda boleh suruh ChatGPT buat. ChatGPT boleh bantu anda buat 1 buku. Okay, dalam masa 1 hari dah boleh siap buku anda. Okay, video dah ada suara AI. Okay, so selain daripada apa yang saya dah kongsikan kepada anda yang boleh diganti dengan AI, ada benda yang tak boleh nak ganti. Still remain the same. Penjualan, pemasaran, bercakap. Okay, sebab at the end of the day people want to listen to human. Siapa sini yang nak dengar AI cakap? Betul? Sebab tak ada connection. Itu tips yang kedua. Tambahkan kemahiran berpendapatan tinggi. Bina kemahiran berpendapatan tinggi. InsyaAllah kemahiran itu
anda boleh guna sampai bila-bila. Tips yang ketiga, kalau anda nak menjadi seorang jutawan pada usia yang muda, okay, anda mesti... So, macam mana? Best tak video tadi? By the way, saya just nak kongsikan kepada anda satu berita baik. Okay, berita baik di mana saya ada buat satu kelas saham yang memang harga tak masuk akal. Harga serendah RM38 sahaja, iaitu saham starter pack. Bertujuan untuk memberi pendedahan kepada anda semua tentang pelaburan saham, terutamanya saham Bursa Malaysia. So, apa yang anda perlu buat? Hanya pergi klik link yang ada dekat dalam ruangan description di bawah. Okay, dalam video ini, klik saja ruangan description. Kat situ akan ada link untuk anda join saham kelas saham paling murah di Malaysia, iaitu RM38 saja, saham starter pack. So, tunggu apa lagi? Klik link dalam ruangan description di bawah sekarang ini. So, itu saja mesej yang saya nak kongsikan kepada anda. Sambung tengok video ini. Tanamkan satu habit melabur setiap minggu. Melabur setiap minggu. Kalau nak jadi jutawan, melabur setiap minggu. Kalau nak jadi biasa-biasa, melabur setiap bulan pun tak ada masalah. Tapi ini, kalau anda nak berjaya dalam hidup anda, pastikan anda melabur setiap minggu. Melabur kat mana? Zaman sekarang ini ada banyak instrumen-instrumen pelaburan kat luar sana yang mudah. Okay, zaman dulu kalau nak melabur, kita kena melabur kat saham, kita kena melabur kat hartanah. Okay, and normally nak melabur kat tempat-tempat ini, anda mesti ada connection ataupun golongan-golongan tertentu sahaja. Orang have sahaja yang ada akses kepada pelaburan-pelaburan ini. Tetapi zaman sekarang ini sebaliknya. Zaman sekarang ini macam-macam cara anda nak melabur dah. Anda boleh melabur dalam cryptocurrency menggunakan platform-platform yang berdaftar dan berlesen di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Ada banyak. Okay. Yang kedua, anda boleh melabur dalam pasaran saham. Sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Pun ada banyak brokerage kat luar sana yang anda boleh gunakan untuk membuat pelaburan saham. Anda hanya perlu belajar macam mana nak memulakan pelaburan tersebut. Dan yang ketiga, zaman sekarang ini ada banyak robo-advisors. Okay. Robo-advisors ini adalah satu bentuk pelaburan yang automated. Maksudnya anda letak duit anda boleh buat. One thing good about robo-advisors ini adalah ia merupakan salah satu bentuk pelaburan yang pasif. Pasif ni maksudnya anda labur setiap minggu. Setiap minggu simpan. Mungkin let's say anda labur setiap minggu RM20, RM20, ataupun RM50, bergantung kepada kemampuan anda masing-masing. Dan anda biar saja dia compound over a long period of time. Okay, dan saya banyak kongsikan jenis-jenis instrumen pelaburan-pelaburan yang anda boleh tengok dekat dalam YouTube channel saya. Okay, so melabur setiap minggu. Kadang-kadang kalau anda muda, anda tidak ada duit, anda belum ada duit lagi, tapi anda nak tanamkan tabiat melabur ini di usia yang muda supaya apabila anda dah mula bekerja satu hari nanti, apabila anda dah mendapat gaji pertama anda, dia dah jadi biasa tau. Dia dah jadi satu tabiat yang mana, saya kena melabur. Saya kena letak duit saya setiap minggu. Dan bila anda mulakan pelaburan di usia yang muda, saya confident anda boleh capai status jutawan pada usia 30 tahun. Okay, so mulakan pelaburan di usia muda. Tips yang keempat ni saya belajar daripada seorang, saya follow ramai orang. Sekarang ni saya dah sampai satu tahap di mana saya dah tak belajar kat kelas-kelas, saya belajar daripada online. Okay, sebab apa? Sebab asas saya ni, saya dah alhamdulillah, saya dah bina asas yang kuat. Nak bina asas, saya jumpa guru. Saya memang betul-betul belajar menghadap dengan guru, mentor. Tetapi sekarang ni saya dah cover, asas itu dah ada. Saya dah ada asas menjual, saya dah ada asas pemasaran, saya dah ada asas bisnes. Saya dah tahu macam mana nak develop bisnes, macam mana nak dapatkan sale 1 juta yang pertama, semua tu saya dah tahu. Tapi apa yang saya nak belajar sekarang ni adalah nak widen up my knowledge, okay, my skill, supaya saya boleh kongsikan kepada anda video-video, tips-tips yang berkualiti tinggi. So tips yang keempat ini saya belajar dengan this one guy, okay. Dan memang betul lah, saya tak pernah terfikir. Tips yang keempat, anda nak minum kopi, anda kena minum kopi kat tempat-tempat yang sangat-sangat affluent. So affluent ni apa? Affluent ni adalah tempat yang memang mewah, yang memang super mewah gila. Okay, saya tak cakap minum dekat kopi-kopi yang anda jumpa dekat mall-mall, tak walaupun harganya RM18, RM20, tak. Itu bukan maksud saya. Itu rakyat marhain. Apa saja kedai kopi yang anda nampak dekat mall, shopping mall, itu untuk golongan-golongan rakyat marhain. Tapi apa yang anda nak buat? Anda kena minum kopi kat tempat like 5-star hotel.
Kalau anda pergi Dubai, minum kopi dekat Burj Khalifa. Trust me, kopi kat sana, let's say lah, mahal pun, paling-paling pun like maybe RM30, RM40. Okay. Bezanya mungkin 2 kali ganda dengan kopi yang anda minum dekat shopping mall. Tapi perbezaan yang ketara di sini adalah bila anda minum kopi kat tempat-tempat yang sangat-sangat berpengaruh besar ini, orang-orang yang pergi minum kopi kat situ berbeza. Betul tak? Orang-orang yang anda nampak minum kopi kat tempat itu confirm berbeza. Orang-orang ni adalah orang-orang yang berpengaruh, mempunyai bisnes-bisnes yang besar misalnya, ataupun orang-orang yang berkuasa, okay, di Malaysia ini. So ini tempat-tempat mereka lepak. Mereka takkan beli kopi dekat shopping mall, takkan. Kan? Kalau saya dah tahu dah, saya dah jumpa dah, sebab saya memang suka minum kopi kat shopping mall, kopi-kopi yang mahal kat shopping mall ni lah. Tapi kalau anda pergi kat hotel 5 star misalnya, dan anda lihat apa yang mereka buat. Dan not only that, because have you heard the term your network is your net worth? So orang-orang yang hadir ke tempat ini, kalau anda, apa yang anda buat? Yang pertama, anda tengok apa yang mereka pakai, apa yang mereka cakap, apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka buat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, anda lihat siapa kawan-kawan mereka, siapa orang-orang yang datang ke situ, apakah industri mereka, what do they talk about, apa yang mereka baca, majalah apa yang mereka baca, surat khabar apa yang mereka baca, apa gadget yang mereka gunakan, apa yang mereka scroll. Benda-benda ini yang anda nak lihat, dan benda-benda inilah yang anda nak implementasikan dalam hidup anda, ataupun imitate what they do. Because success always leave breadcrumbs. Maksudnya sukses ni dia leave clue tau. Dia tinggalkan clue untuk orang lain belajar sama-sama. So grab this clue. Jangan sekadar pergi and then layan social media, ikut siapa-siapa yang show off dekat social media. Kebanyakan orang yang tunjuk-tunjuk kat social media ini, saya memang, I would say 99% of them are fake rich. Mereka ini buat kaya tetapi sebenarnya miskin. Kan? Miskin. Yang true rich ini yang anda nak jumpa. Anda nak belajar daripada orang-orang true rich ini. So how do you find these rich people, super ultra rich people? You go there. Sebab yes, awal-awal mungkin anda pergi, let's say lah anda buat sebulan, let's say seminggu sekali, kan? Just beli kopi je. Janganlah beli makanan lain. Janganlah pergi situ beli lobster bagai. Itu dah jadi pembaziran ataupun belanja di luar daripada kemampuan anda. Tapi anda pergi hanya beli kopi, duduk situ. Duduklah 2, 3, 4 jam. Mungkin bawa buku, baca buku kat situ, alang-alang boleh luangkan masa anda. So anda lihat, imitate apa yang mereka buat. And once anda dah biasa, mungkin diorang pun dah kenal anda, so anda boleh berinteraksi dengan mereka, boleh bernetworking dengan mereka. Saya nak kongsikan kepada anda, this is like the shortcut to success. Literally, shortcut to success is to find the right network. Bila anda jumpa orang yang betul, orang tu boleh tunjukkan jalan kepada anda. In a way, that's like the shortcut to success. Most people tak boleh nak buat benda ni. Sebab apa? Sebab anda makan gaji. Bila anda makan gaji, orang yang anda duduk di sekeliling anda, orang-orang level sama dengan anda, gaji sama dengan anda. Macam mana anda nak grow? Tapi kalau anda luangkan satu hari ni, jumpa dengan mereka ini, nescaya anda akan percaya. And last but not least, tips yang kelima ni, I save the best for last. Okay? Sebab tips yang kelima ni lah cara saya sendiri, macam mana saya boleh berhenti kerja sebagai seorang doktor perubatan di United Kingdom, pulang ke Malaysia, tak ada apa-apa, tak ada kenalan, nothing. From zero, I have to start everything from zero to where I am right now is because of this final tip yang kelima. Iaitu, tip yang kelima ini, walaupun it sounds cliche, but it's the most important thing. Tolonglah labur dalam diri sendiri. Labur dalam diri sendiri. Jangan takut melabur dalam diri sendiri. Kebanyakan orang yang saya jumpa, mereka nak berjaya, mereka nak jadi jutawan, mereka nak keluar daripada krisis kewangan mereka, tetapi mereka kedekut nak melabur dalam diri sendiri. Sangat-sangat sedih bila saya melihat orang-orang macam ni. Sebab apa? Sebab saya tahu cara nak keluar, nak ubah hidup kita, memang kita kena melabur dalam diri sendiri. Itu apa maksudnya? Melabur dengan ilmu. Kena belajar, kena mencari orang yang pandai untuk mengajar kita supaya kita tak sesat jalan.
Kalau anda tak melabur dalam diri sendiri, macam mana anda nak berjaya? Sedangkan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq, iaitu Iqra. Bacalah. Kalaulah itu wahyu pertama yang diturunkan, anda tak nak melabur dalam diri sendiri, tak nak belajar, tak nak tambahkan ilmu, tak nak gilapkan kemahiran anda, maka macam mana anda nak berjaya? Okay? 4 benda yang saya kongsikan kepada anda. Berhenti buang masa. Rather than pergi buang masa main game, tengok Korea, scroll Sockmate dan sebagainya, labur diri sendiri. Yang kedua, high income skill. Bagaimana anda nak menambahkan high income skill kalau anda memang have zero knowledge? Kena melabur dalam diri sendiri, kena belajar, kena tambahkan ilmu, kena jumpa orang yang berilmu untuk mengajar anda. Yang ketiga, labur setiap minggu. Okey, bagus. Nak labur kat mana? Confirm akan ada orang tanya saya, okey Dr. Adam, nak labur kat mana? Tak tahu nak labur kat mana? Belajar. Kena tambahkan ilmu. Labur dalam diri sendiri. Gunakan duit sedikit itu untuk pergi belajar. Belajar dulu. Bila anda dah belajar, anda akan tahu jalannya. Bila anda tahu jalannya, anda boleh buat cara yang betul. And yang keempat, minum kopi dekat affluent place. Right? Bila anda minum kopi kat affluent place ini, sometimes kita takut nak approach orang-orang ini. Sebab kadang-kadang orang-orang ni famous. Orang-orang yang sangat-sangat kaya. Trust me, orang yang betul-betul kaya, true rich people, they are super humble people. Saya tahu sebab saya berjumpa dengan orang-orang ini. Orang-orang yang memang betul-betul level super ultra rich. Okay, multi-millionaire. Saya punya kawan-kawan saya, mentor saya ni, mereka ni, harta mereka ni ratusan juta. Tak pandang lah setakat kereta 2-3 juta, kita Lamborghini nak show off, tak ada. Tak perlu pun nak show off sebab harta mereka ni ratusan juta. Syarikat 2-3 public listed, tetapi drive Camry je. Sebab why? Kenapa nak beli kereta-kereta mahal? Nak tunjuk untuk apa? Social media pun tak perlu nak famous. Sebab inilah true rich. Dan orang-orang ini bila saya berjumpa, saya sangat-sangat terkejut dan saya sangat rasa like mereka ini sangat merendah diri ni sampai saya pun malu. Saya pernah ada peluang makan bersama-sama, makan lunch bersama-sama dengan this one guy, super rich guy. Literally orang ni yang cedokkan nasi untuk letak kat pinggan saya. Saya speechless, tak tahu nak cakap apa. Yang mana saya tahu time tu saya tak ada apa-apa pun. Tak terkenal, tak dikenali, tak ada harta, belum ada harta lagi. Okay, baru nak start, baru balik Malaysia, kan? Tapi dia yang hidangkan untuk kita. Saya rasa wow, this is true rich. And kenapa saya jumpa dengan beliau? Sebab saya melabur dalam diri saya, sebab saya pergi belajar. Dan not so and the wildest thing is, saya jumpa this guy pun sebab this guy pun melabur diri sendiri untuk belajar juga. Walaupun this person ni dah kaya raya, masih lagi luangkan masa untuk pergi belajar dengan orang. Dan saya jumpa this, like orang ramai kan, masyarakat kat luar sana yang memang like literally income pun tak seberapa banyak, banyak lagi masalah kewangan, duit pun tak ada kan, kereta pun biasa-biasa, sombong, tak nak belajar. Okay, tak nak belajar, rasa macam dah cukup pandai. Saya tergelak lah kan, dalam hati lah, tak gelak betul-betul, tapi tergelak dalam hati. Sebab itulah perbezaan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Orang miskin ini, mereka tak sedar diri yang mereka ni tak pandai. Mereka tak sedar diri. Sedangkan orang yang kaya ini, mereka sedar yang mereka sentiasa kena belajar. Kalau mereka tahu, bila mereka berhenti belajar, mereka akan hilang segala kekayaannya. Yes, apa saja yang saya cakap, biiznillah, dengan keizinan Allah, apa saja yang kita buat, memang kalau Allah cakap jadi, jadilah. Kalau tak jadi, tak jadilah. Tapi Allah pun cakap juga dalam ayat, dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kaumnya, ataupun tidak akan mengubah sesuatu kaum itu selagi kaum itu tak mengubah nasib mereka sendiri. So di sini, kalau anda betul-betul committed nak berjaya, mulalah dengan melabur dalam diri sendiri, tambahkan ilmu, dan gunakanlah 5 tips yang saya dah kongsikan dalam video ini. Tunggu apa lagi? Buat sahaja.
tak perlu pun percaya sebab apa yang saya kongsikan adalah benda yang saya buat dan saya dah pun dapat results. That's all. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang saja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.